cuba digambarkan seolah-olah bahawa ada golongan pengkhianat dan sebagainya. Sedangkan saya melihat bahawa kepada dua orang tokoh sejarah, salah seorang tokoh sejarah iaitu Profesor Koke Kim dan juga salah seorang lagi iaitu Profesor Syamsul Amri juga mengatakan bahawa dalam media minta semua ahli politik menghentikan perbahasan isu ketuanan Melayu ini, kerana kata Profesor Koke Kim bahawa ketuanan Melayu ini satu benda yang tidak wujud dalam perlembagaan persekutuan di negara kita ini. Ini dijelaskan oleh pihak yang merupakan yang mahir dalam isu-isu yang berkaitan dengan sejarah pembinaan dan pembangunan negara kita ini. Tapi hingga hari ini kita lihat bahawa ahli-ahli politik UMNO ini masih lagi menggunakan dan mempermainkan isu-isu yang berkaitan dengan ketuanan Melayu. So saya nak minta secara jujur kepada pemimpin UMNO, khususnya pada parti UMNO itu sendiri, untuk mendefinisikan. Oleh kerana perkara ini tidak ada dalam perlembagaan, dia hanya bergantung kepada apa yang mungkin dirasai oleh UMNO. Jadi pemimpin UMNO, khususnya dan parti UMNO secara resmi, saya minta mereka mendefinisikan apakah yang dikatakan dengan ketuanan Melayu, ataupun boleh memperlihatkan kepada kami semua iaitu satu dokumen yang berkaitan dengan soal ketuanan Melayu. Sekarang tidak ada satu dokumen perlembagaan tidak menyebut soal ketuanan Melayu. So saya minta supaya mendefinisikan apa itu ketuanan Melayu, dan harus mengemukakan membuktikan melalui satu bentuk dokumen yang bersifat bahawa inilah dia dikatakan dokumen ketuanan Melayu untuk menjadi bahan tatapan masyarakat Malaysia dalam negara kita ini. Okey? Yep. Adakah mereka telah melakukan penyiasatan terhadap semua dakwaan yang telah dibuat selama ini? Saya tidak pernah pun mendengar SPRM menyiasat semua dakwaan yang telah dibuat di dalam parlimen ini dan juga dalam media-media alternatif yang terdapat dalam negara kita. Polis tidak menyiasat semua dakwaan yang telah dibuat. Jadi satu perkara yang pelik apabila dia menuduh orang lain yang cuba membangkitkan isu Pelda ni sebagai satu pengkhianat. Sepatutnya mereka harus melakukan satu penyiasatan. Ini soal penyelewengan yang amat besar. Yang kita persoalkan ialah tunai daripada 4 bilion tinggal 1 bilion. Ya. Itu aset kalau dicairkan. Ini soalnya tunai daripada 4 bilion tinggal 1 bilion. Jadi kita hanya bergantung 4 bilion itu kepada aset. Bagaimana persoalan tunai? Bagaimana perbelanjaan tunai yang telah pun dibelanjakan yang kita persoalkan, tidak ada satu ketelusan. Bagi saya sekarang ni maknanya Kementerian Dalam Negeri harus membuat satu penjelasan lah, sebab dia ada kaitan dengan kononnya ada pihak intelijen di Malaysia yang mendedahkan kepada pihak Singapura dan kemudian dilaporkan oleh pihak di Australia. Sebab ini membabitkan soal Perdana Menteri, soal Perdana Menteri yang dikaitkan dalam isu Anton Tuya dan juga isu isu perolehan kapal selam dan sebagainya. Jadi khususnya isu Anton Tuya lah. Isu Anton Tuya itu dikaitkan pula dengan perolehan kapal selam dan sebagainya. Jadi pihak Kementerian Dalam Negeri harus membuat penjelasan. Pihak yang di WikiLeaks yang apakah yang dimaksudkan oleh WikiLeaks itu tentang intelijen Malaysia yang mendedah. Adakah ini bermaksud bahawa SB Malaysia, special branch daripada Malaysia yang mendedahkan kepada pihak intelijen Singapura untuk mengaitkan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam isu yang berkaitan dengan Anton Tuya. Jadi ini mereka harus saya rasa kita semua faham kan bahawa dokumen-dokumen yang didedahkan oleh WikiLeaks ni hanya merupakan komunike, ya, komunike yang tidak ada semestinya tepat ataupun tak tepat, ia hanya information, ya, yang didedahkan, ya, hasil daripada diorang hack
dia punya komputer ke apa ke, dia dapat all this information ya. Sebelum daripada ni ada 2 orang Malaysia yang kononnya terlibat dalam persoalan senjata nuklear. Lepas itu diclearkan, dijelaskan bahawa itu tidak betul. So maknanya communication ni maybe at various levels of certainty ya. Ini hanya mungkin pandangan, satu pendapat ya. Satu penjelasan ya. So ianya bukan merupakan bukti yang kukuh ya dalam mana-mana kes ya. So kita kena faham apa yang didedahkan. It's just communication yang sepatutnya confidential, tapi dia orang dapat dan dia orang masukkan dalam WikiLeaks dan dia orang dedahkan untuk orang umum untuk baca. Betul tak betul maklumat itu masih perlu dibuktikan, dan the strength of evidence dalam apa-apa kes in the final analysis itulah yang membuatkan kesimpulan dan keputusan. Okey.